Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Proses pengundian PRU DUN ke-15 di 6 negeri lancar. Setakat 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi 6 negeri melebihi 50%. Terengganu mencatat peratusan tertinggi 70%, diikuti Kedah 68%, Pulau Pinang 67%, Selangor 65%, Negeri Sembilan 62% dan Kelantan 56%. Manakala PRK Parlimen Kuala Terengganu merekodkan 67%. Undi awal bagi PRU DUN ke-15 di 6 negeri dan PRK Parlimen Kuala Terengganu mula dikira sejak pukul 4 petang tadi. Pengiraan itu disiarkan secara langsung melalui Facebook Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Seramai 72,554 anggota tentera, polis serta pasukan gerakan ARM dan pasangan mereka telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal, manakala 1,286 orang lagi mengundi untuk PRK di Kuala Terengganu pada Selasa selepas. PRU DUN ke-15 tidak akan menjejaskan pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian selepas mengundi di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti bagi kerusi DUN Permatang Pasir, Pulau Pinang. Beliau tiba bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada pukul 9.20 pagi dan selesai mengundi pada 9.45 pagi. Tiada sebarang laporan membabitkan isu 3R diterima sepanjang PRU DUN ke-15 di 6 negeri. Timbalan Ketua Polis Negara berkata kesalahan paling banyak dikesan membabitkan kes khianat, antaranya kerosakan poster, fitnah atau perhimpunan tanpa permit. 131 kertas siasatan dibuka dengan keseluruhan 1,770 laporan diterima. Proses pengundian di 6 negeri terkawal dan tiada sebarang insiden berlaku. Penyokong parti yang bertanding diingatkan agar tidak mencetuskan sebarang provokasi menjelang pengumuman keputusan PRU DUN ke-15 malam ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, penyokong perlu bersabar dan tidak melakukan perhimpunan yang boleh menjejaskan pergerakan lalu lintas. Penggunaan sebarang jenis mercun dan bunga api juga dilarang. Seramai 5,736 anggota keselamatan juga ditempatkan di semua lokasi penjumlahan undi bagi mengawal situasi. Baik, biarpun tinggal di kawasan pedalaman di rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis di Gua Musang, masyarakat orang asli suku Taum Temiar tetap laksanakan tanggungjawab. Seawal 7.30 pagi, mereka tiba di pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. RPS Kuala Betis terletak lebih 30 km dari bandar Gua Musang dan mempunyai lebih 20 kampung. 3 beradik warga Mas mencuri tumpuan apabila turut menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Meskipun kudrat membataskan pergerakan, namun ingatan mereka masih kuat. Esah Bilal Saman, 97 tahun, Buyuh Bilal Saman, 95 tahun dan Halimah Bilal Saman, 84 tahun, antara warga Mas yang mengundi di Sekolah Kebangsaan Langgar dan Tanggul, Hulu Terengganu. Baik, di Kubang Kerian, pasangan pengantin baru tetap keluar mengundi walaupun sibuk dengan majlis persandingan hari ini. Nur Ain Huda Ibrahim dan pasangannya Muhammad Hidayat Yuliza itu tiba di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Wakafstan pada 3.40 petang tadi. Mereka mengakui ia merupakan kenangan serta pengalaman paling manis yang akan dikenang sepanjang hidup. PRU DUN ke-15 memberi limpahan rezeki kepada peniaga apabila menerima jumlah pelanggan yang luar biasa. Pengusaha kedai makan Rosli Arsyad berkata dia terpaksa menambah bekalan barangan mentah 3 kali ganda dari kebiasaan. Rosli turut menerima jumlah pelanggan tinggi pada PRU ke-15 November tahun lalu. Saudara, untuk perkembangan semasa dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Kerusi Sungai Tua, kita terus bersama wartawan Muhammad Najib Masyur di Dewan Haji Wan Mahmud, Pejabat Agama Islam Daerah Gombak. Najib, silakan.
Ya baik, langsung seketika dari pusat penjumlahan rasmi undi bagi pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN ke-15 Selangor bagi kerusi N16 Sungai Tua, langsung dari Dewan Haji Wan Mahmud Pejabat Agama Islam Daerah Gombak, untuk saya membawakan perkembangan semasa mengenai dengan proses penjumlahan undi di sini. Suka untuk saya kongsikan 3 calon bertanding bagi merebut kerusi N16 DUN Sungai Tua ini. Dari Pakatan Harapan, Amiruddin Syari ditentang oleh wakil dari Perikatan Nasional Hanif Jamaluddin dan Bebas Suman Anak Gopal. Dan seterusnya, tuntasnya sebanyak 69.16% pengundi keluar mengundi pada pilihan raya umum DUN Selangor bagi kerusi N16 ini daripada jumlah keseluruhan pengundi, iaitu seramai 49,000 pengundi, yang mana data saya perolehi menerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR seketika sahaja tadi. Sebanyak 86 peti undi termasuk peti undi pos dan juga undi awal dari 13 sebuah pusat mengundi akan tiba pada bila-bila masa sahaja di pusat penjumlahan undi ini untuk dikumpulkan. Seterusnya, keputusan rasmi pula akan diumumkan selepas kesemua peti-peti undi dari pusat mengundi tiba untuk penjumlahan, yang mana saya difahamkan ianya dianggarkan akan diumumkan kira-kira pada pukul 11.30 malam nanti. Manakala keputusan pula akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Negeri N16 Sungai Tua, Puan Nur Azlina Abdul Aziz. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda langsung dari Dewan Haji Wan Mahmud Pejabat Agama Islam Daerah Gombak untuk pada ketika ini. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan RTM untuk mengetahui perkembangan semasa dari semasa ke semasa mengenai dengan proses penjumlahan undi di 6 buah negeri terlibat untuk PRU DUN kali ini. Kembali kepada Syarul Islam di studio yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Najib di lokasi. Kini kita dapatkan pula perkembangan DUN Bakar Arang di Sungai Betani. Kita bersama Sofi. Sofi, teruskan. Ya, silakan Sofi. Baik, sekarang ini saya berada di pusat penjumlahan undi di Dewan Kenangan Sultan Abdul Hamid Majlis Pembandaran Sungai Petani bagi proses penjumlahan undi untuk 3 kerusi Dewan Negeri, iaitu N27 Pantai Merdeka, N28 Bakarang dan N29 Sidam. Seperti yang boleh dilihat di belakang saya sekarang ini, petugas-petugas pilihan raya sedang sibuk membuat persiapan dan pengiraan undi bagi ketiga-tiga kerusi Dewan Negeri. Dan peti undi terawal sampai pada jam 7.20 malam, iaitu dari N28 Bakarang, manakala peti undi pos dan undi awal tiba di Dewan ini kira-kira jam 6 petang tadi. Bagi N27 Pantai Merdeka mempunyai seramai 51,466 orang pemilih dan mempunyai 19 pusat mengundi dan 90 saluran disediakan. Manakala bagi N28 Bakarang mempunyai 57,700 orang pemilih dengan 103 saluran. Dan akhir sekali N29 Sidam mempunyai 60,976 pemilih dengan 102 saluran secara keseluruhan daripada 14 pusat mengundi. Untuk itu saya akan bawakan lagi selepas ini laporan semasa ke semasa berkenaan dengan penjumlahan undi dari Dewan Kenangan Sultan Abdul Hamid Majlis Pembandaran Sungai Petani. Itu dulu dari saya yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Sofi di lokasi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke istiadat pembarisan Sovereign Parades pentauliahan Paduka Anak Anda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah di United Kingdom pada Jumaat. Pada istiadat tersebut, Seri Paduka diberi penghormatan menerima tabik hormat diraja diiringi lagu Negaraku. Tengku Ahmad telah melengkapkan latihan ketenteraan di RMES selama setahun bermula 11 Ogos 2022. MCMC akan terus membuat pemantauan bagi membendung penyebaran maklumat tidak sahih dan kenyataan berbau penghinaan membabitkan institusi diraja di media sosial atau aplikasi permesejan. Sebarang perkongsian bersifat demikian merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Jika disabit kesalahan, boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali.
Suspek dipercayai terbabit kematian seorang pemandu teksi ditahan riman 7 hari bermula semalam. Lelaki berusia 29 tahun itu kini berada di Hospital Tanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu kerana turut cedera parah. Ketua Polis Terengganu berkata soal siasat belum dibuat berikutan keadaan suspek yang masih lemah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, mangsa ditemukan meninggal dunia dalam sebuah teksi dalam keadaan berlumuran darah di seberang Takir, Kuala Nerus. 3 nelayan warga Thailand bersama seorang tekong tempatan ditahan maritim Malaysia di perairan Kerian dan Larut Matang dekat Kuala Kurau. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau maklumkan bot berkenaan memiliki lesen yang sah namun tidak memiliki kebenaran gunakan kru warga asing. Kesemua mereka memiliki dokumen pengenalan diri dan kes disiasat di bawah Seksyen 8/B Akta Perikanan 1985. KPDN periksa lebih 512,000 premis perniagaan di seluruh negara sejak Januari untuk aktiviti penguatkuasaan. Pemangku Menteri tegaskan daripada penguatkuasaan dijalankan, 7,711 kes dibuka dengan rampasan berjumlah 54.4 juta ringgit, 6.9 juta ringgit kompaun dan denda dikeluarkan selain tangkapan babitkan 415 individu. KPDN komited perkasa pemantauan dan penguatkuasaan bagi meningkatkan lagi fungsi, kompetensi dan kecekapan warga penguatkuasa kementerian berkenaan. Jawatankuasa Teknikal MA63 bersetuju tetapkan tempoh setahun untuk memuktamadkan formula pemberian hasil persekutuan kepada Borneo. Anggota Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 berkata, perbincangan di Kabinet memperakukan beberapa pelaksanaan MA63 serta beberapa perkara lain. Antaranya pindaan RUU LHDN yang membolehkan wakil kerajaan negeri Sabah dan Sarawak dilantik sebagai ahli lembaga. Pindaan dibentangkan semula dalam sesi parlimen yang akan datang sebelum diluluskan. Malaysia memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai sifat dan aplikasi ketum yang boleh dijadikan industri komoditi menguntungkan. Ia melalui pelaburan dalam botani, farmakologi dan perubatan. Timbalan Perdana Menteri berkata pembangunan ketum tumbuhan tropika yang terkenal dengan sifat perubatannya itu perlu seimbang dengan potensi manfaat dan risikonya. Perak merekodkan peningkatan jumlah kumulatif kes demam denggi iaitu 2,005 kes sejak awal tahun ini berbanding 646 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Terdapat satu kematian melibatkan seorang wanita dilaporkan di Kuala Kangsar pada Jun lepas. Justru Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Kesihatan dan Hal Ehwal Masyarakat India Negeri menasihatkan pesakit bergejala perlu segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang terdekat. Atlet Muay Thai Muhammad Rifdin Masdur dan atlet berbasikal Nyo Chihui diumum sebagai olahragawan dan olahragawati Perak 2021-2022. Anugerah disampaikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Sementara olahragawan dan olahragawati Harapan Negeri disandang jago pencut negara Wawar Azim Fahmi dan pemain tenis remaja Shihomi Leong Jijuan. Program Citra Minda Intergenerasi dilaksana bagi memberi kesedaran kepada golongan muda dan warga emas mengenai keperluan menjalankan aktiviti secara bersama dan bermasyarakat. Ia selaras dengan strategi kelima dalam dasar warga emas negara, iaitu penglibatan dan kesepaduan antara generasi. Program melibatkan hampir 50 warga emas Pusat Aktiviti Warga Emas Labuan dan 70 kanak-kanak Kompleks Darul Kifayah Labuan. Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS mengalukan lebih ramai penyertaan golongan wanita daripada pelbagai peringkat umur menyertai badan sukarela itu. Ia merupakan komitmen PPWS untuk memperkasakan golongan wanita dalam pelbagai bidang. Pelbagai aktiviti dijalankan yang dapat membantu golongan wanita bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Sejumlah 5.2 bilion ringgit komitmen pelaburan dalam sektor ekonomi digital berjaya diraih dari Singapura dan China. Menteri Komunikasi dan Digital maklumkan daripada jumlah itu sebanyak 3 bilion ringgit pelaburan diperoleh dari China, manakala 2.2 bilion ringgit dari Singapura menerusi misi pelaburan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia. Ia membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi negara sebagai destinasi terbaik untuk mengembang perniagaan. Malaysia perlu serius menjadikan industri halal sebagai
peneraju global dalam ekonomi halal. Pengerusi Halal Development Corporation (HDC) menegaskan pihaknya telah menyusun beberapa strategi bagi menyokong agenda diplomasi halal. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB sentiasa mengambil pendekatan bekerjasama dengan pemain industri bagi memastikan industri pembinaan kekal produktif dan berdaya saing. 5 terkorban dan kira-kira 40,000 dipindahkan akibat banjir dan tanah runtuh susulan hujan monsun di Myanmar. Rakhine yang musnah akibat taufan Mocha pada Mei lalu kini ditenggelami air keruh. Myanmar dilanda hujan lebat setiap tahun dan menghadapi cuaca lebih ekstrim sejak beberapa minggu lalu akibat perubahan iklim. Banjir dan tanah runtuh di barat laut China mengorbankan 2 mangsa, manakala 16 lagi masih hilang. Media tempatan melaporkan kematian akibat banjir turut memusnahkan banyak kawasan susulan taufan Doksuri sejak 3 minggu lalu. Di kawasan Dongning, isyarat banjir pertama terbentuk dengan penduduk terjejas dilihat mula berpindah. Bagi kawasan yang semakin reda, antaranya Zhouzhou, orang ramai bertugas lemus membersihkan kawasan terjejas. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Megaret Kambang untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Satu hati dengan